أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أحييكم بتحية الإسلام، تحية طيبة ومباركة من عند الله تعالى. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Tuan Imam, ahli jawatan kuasa masjid, para alim, para jemaah dirahmati Allah sekalian. InsyaAllah kita sambung pengajian kita. Rasanya setahun berhenti. Ramadan hari itu, Ramadan ni bertemu balik. Covid hari itu bermula pada 18 Mac, tak silap saya. Ya. Setahun lebih. Dan saya tak pergi ke pejabat sampai hari ini. Ya. Ada program tertentu dia pergi sekali skala lah. Mudah-mudahan Allah ampun dosa kita dan mengangkat penyakit wabak. Qala musannif rahimahumullah ta'ala wa nafa'na wa ulumihi fi daranil amin ba'da a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Disebabkan kita hampir dengan Ramadan, kita refresh balik cerita tentang Ramadan. Saya tahu benda yang kita cerita ni semua dah tahu. Semua orang dah tahu. Sebab itu kita peringatkan, perkukuhkan, mudah-mudahan dengan ada kefahaman yang mendalam, kita lebih yakin beramal. Itu dia. Yang keduanya, kita jangan rasa rugi benda yang kita dah tahu diberitahu lagi. Kerana fazakir inna zikra tanfa'ul mu'minin. Ini adalah peringatan. Dan kita mengambil benda yang kita dah tahu, kita cakna. Maknanya kita akan lagi pegang, lagi kukuh, lagi kuat. Ya? Hari-hari kita makan nasi, kita tak pikai pula. Semalam nasi, semalam suku nasi juga. Ya. Kenapa? Ilmu. Santapan walaupun sama, tetapi dia ada barakahnya. Baik. Di dalam Ramadan, semua kita faham tentang imsakun nafsi, menahan diri daripada lapar dan dahaga, perkara yang membatalkan puasa dan perkara yang mengurangkan pahala puasa. Semua kita dah tahu. Tinggal lagi yang apa yang nak diterangkan pada malam ni ialah apa yang kita boleh bagi satu value added, nilai tambah, supaya Ramadan kali ini kita buat lebih baik daripada yang lalu. Itu yang proses Ramadan tu. Sebab tu dipanggil madrasah Ramadan. Dari segi rukun puasa semua kita tahu. Ramai orang tahu rukun puasa. Ramai orang tahu rukun semayang. Betul? Tapi tak semayang. Rukun Islam semua tahu. Tapi berapa ramai yang berpegang betul-betul kepada rukun Islam? Tak ramai. Kenapa? Kerana dia tidak tangkap ibadat itu dengan akidah bersama. Hanya semata-mata tahu fiqh, tetapi akidah tidak disertakan. Kita nak Ramadan, bila kita berpuasa, dia ada satu cangkupan di dalam hati ni, ada kaitan dengan akidah. Itu bezanya orang, macam mana pun dia susah, dia nak juga berpuasa. Berbeza dengan orang yang berpuasa disebabkan malu dekat bini. Contoh, kalau lelaki lah. Malu dekat anak, malu dekat jiran, malu dekat mentua dan sebagainya. Ya. Jadi bila mak mentua tak ada, tak puasa. Bila mak mentua ada, puasa. Sebab apa? Nilai akidah tu tak ada. Bagi orang yang nak berpuasa, tak kira siapa ada pun, maka dia tahu dia wajib berpuasa. Yang itulah perlu ditekankan kepada anak-anak kita. Kerana tidak akan lahirlah, kalau tidak akan lahirlah generasi yang tidak berpuasa ketika umur dewasa. Tuan-tuan akan perasan dulu ataupun dah lama dah benda ni berlaku. Kalau setiap kali bulan Ramadan kita tengok tangkapan yang berlaku dalam rumah kosong, semak samun kat kebun, tepi sungai, ataupun dia buat alasan pergi memancing. Ya, saya kaki mancing, saya tahu. Bila Ramadan saya pernah turun mancing. Saya kata, kenapa bulan Ramadan ramai sangat orang pergi mancing? Rupanya daripada tu 70%, bukan semualah. Semua tak puasa. Dia ingat kita geng dengan dia. Dia kata nak tukar laut dah kuat lah. Ya.
Saya terkejut. Rupanya makan tabut mengai tak tahu mana pun. Bulan puasa jadi trend dulu. Sekarang ni nak makan dah jadi macam lain cara dia. Makan kat rumah mungkin segan dengan bini. Ataupun satu keluarga tak puasa. Dia bergile-gile duduk dalam kereta. Bawa kereta. Kereta tengah bergerak. Mana nak tangkap? Pengat puasa nak tangkap masa bila? Tinted baik punya. Tukang bawa sabar dulu. Esok turn kau pula bawa, kami pula makan. Dia ada buat giliran dia. Memang benda ni berlaku. Patut tengok lepas office hour tu segar-begar muka. Semangat. Ya. Yang ni berlaku. Ni kajian budak-budak universiti buat. Trend. Kenapa tak berpuasa? Sebab tidak ada tautan akidah, kefahaman bahawa dia adalah perintah Allah. Bendanya datang disebabkan didikan ibu bapa, kerana tidak ditekankan sejak anak daripada kecil. Sebab itu kita perlu beri didikan. Darjah 1 macam mana? Maksudnya mungkin puasa sampai tengah hari, tak larat kita bagi makan anak kita. Kita train dia sedikit demi sedikit sehingga dia mampu berpuasa, daripada biar bahaya. Biarlah nanti dia nak puasa, dia puasa. Memang takkan puasa sampai ketua. Lahirlah generasi itu. Jadi nak hentikan generasi itu, pastikan anak-anak kita, cucu-cucu kita, anak saudara kita yang duduk sekitar kita, yang kita berpuasa untuk mendidik, maka didiklah mereka untuk berpuasa. Ya, tengok muka macam nak pucat dah, bagilah minum. Tapi kalau umurnya 40, tak payah. Itu dia punya kelentong je lebih kebanyakannya. Ni hak skala rendah ni. Kan kita tengok kesian budak ni, kita tengok. Jangan dipaksa, tapi kena perhatikan sedikit demi sedikit sehingga mereka mampu untuk berpuasa. Sebab kita tak nak lahirkan generasi yang dah tua bangka tidak berpuasa. Baik, maka adab dalam berpuasa ini disebut sebagai segera berbuka. Segera berbuka bukan cepat pada waktu. Maksudnya tidak dilengahkan. Masuk waktu, berbuka. Sebab masa itulah manusia akan diusik. Nafsu diusik. Dia rasa dengan bertahan tu, dia rasa dapat pahala lebih. Ataupun dia rasa syok buat benda tu ketika tu. Contohnya dia sapu sampah. Dia rasa sikit lagi nak habis ni. Tak apalah, bukalah dulu. Makruh. Tengok lagi 5 minit duduk. 10 minit duduk. Ya, sebab itu dianjurkan kita untuk berdoa. Antara doa yang mustajab ialah ketika mana hampirnya waktu nak berbuka. Sebab tu kita tengok orang tua-tua, tuk-tuk kita dulu, bila nak buka puasa dia baca Quran. Baca sampai dekat nak buka dia duduk. Baru dia duduk. Kerana dia nak melazimi bahawa saatul ijabah tu ada. Mudah-mudahan dia dapat. Dan kita rebut peluang itu. Maka dia kata hendaklah bersegera berbuka setelah matahari betul-betul terbenam. Jangan rasa nampak gelap je, dah terbenam ni. Ya, pukul 12 tengah hari, hujan lebat, terbenam. Terbenam Ramadan pada hari itu. Ya, ataupun dulu kata tengok bulu rumah tak nampak aja masuklah waktu. Tapi agak-agaklah 12 tengah hari. Ya. Jadi dia pun ada timingnya. Dia kata terbenam matahari kerana nak malam, bukan terbenam matahari kerana hujan. Itu bezanya, ya. Dan menjadi kelebihan sedikit kepada orang yang berlaku proses musim sejuk, musim panas. Ya. Kalau tuan-tuan tengok negara yang berlaku musim sejuk, kena Ramadan dia putaran matahari tu, dia kena bulan musim panas. Oh, naya. Bukan naya macam mana? Sabar tu kena lebih. Maknanya dia ujian Allah Ta'ala bagi puasa kat dia tu hebat. Sebabnya siang panjang, malam pendek. Mungkin dia puasa sampai 19 jam, 18 jam. Dan terjadi pada negara-negara yang berlaku 4 musim. Ya. Dan ada kalanya dia juga mendapat kelebihan sebelum tu. Bila dia kena malam lebih panjang daripada siang. Siang 4 jam setengah aja. Sendawa bersahur tadi masa dekat nak buka terasa lagi. Contohnya bersahur tadi, ya, makan apa? KFC lah kata kan. Contoh. Nak buka puasa ni terasa lagi. Maknanya waktu tu sekejap. Pergerakan tu antara malam dan siang. Saya sempat pernah terkena dalam 5 jam, 4 jam setengah, 5 jam pernah kena masa belajar dulu. Alhamdulillah sampai selama duduk di sana tu kena balik Malaysia 8 jam berpinang.
Tapi puasa lah juga. Rasa ya Allah, hebat orang Malaysia berpuasa. Padahal kita pun dulu gitu juga. Tapi bila duduk di sana, rasa sekejap. Tapi bila adik-adik ni yang baru dia pergi, kena musim panas, berasalah 19 jam, 18 jam. Ya. Tuan-tuan, kalau betul waktu siang tu panjang, pukul 9 malam ni, boleh main takraw lagi. Sepak tu nampak lagi bola. Dululah. Ya, cerah. Ya, waktu. Baik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Anis Sahl bin Sa'id radhiyallahu anhu, anna Rasul sallallahu alaihi wasallam la yazalun nas bi khairin ma ajjalul fitr. Daripada Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang berpuasa sentiasa mendapat kebajikan selama mereka segera berbuka. Maknanya apa? Jangan ditangguh-tangguh. Rasa nak buat, tu syaitan mari tu. Dia kata, ustaz, syaitan mana ada bulan puasa? Syaitan ada bulan puasa. Sebab tu tak ada yang, kalau tidak, tak ada pun puasa nak tangkap orang tak berpuasa. Cumanya disebut syaitan tu lemah kerana ramainya orang berpuasa. Dia tak sebebas dulu, tak sekuat dulu. Dia kuat kerana kita jahat. Syaitan ni begitu. Ya? Dia makan daripada makanan yang kita tidak membaca doa padanya. Dia kuat kerana kita menentang Allah. Tapi bila ramai yang ikut Allah Ta'ala, dia lemah. Ya? Jadi segera masuk waktu, terus berbuka puasa. Jangan nak terlampau baca panjang-panjang sangat doa tu. Ya? Baca doa sampai 3-4 rakaat. Jangan gitu. Ya? Bismillah. Makan dulu. Nak sambung baca doa lepas tu. Ya, dah makan sikit tu, dah buka dah, nak sambung balik, sambung. Ya, lagi baca doa tahlil pula, Allah. Ketua tangan. Ya. Jadi kita ambil yang sunnahnya, masuk bismillah. Makan, minum, makan biar manis lah. Fiqah kata manis, yang manis dulu. Lepas tu tuan-tuan nak sambung baca doa apa, buat tahlil ke terpulang. Ngaji buka dulu. Ya, proses kan. Makanan yang afdal ketika berbuka ialah tamar yang masak atau kering. Namun jika tamar tidak ada, afdalnya ialah air. Ya. Sebahagian fuqaha kata kalau tidak, boleh juga ditukar kepada buah-buah yang lembut dan manis. Kerana sistem pahadaman kita masih berehat satu hari. Jadi jangan bagi dia terkejut. Terus azan dia kan, bila start Allahu Akbar, cekak nasi biryani terus. Besar. Terkejut. Ya, agak terkejut sistem pahadaman badan kita, dan ketika itu nilai-nilai sunnah kita hindarkan. Maknanya di situ berlaku kesilapan dalam memahami sunnah. Tak pun Nabi kata minum air dulu. Air putih itulah. Ya. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yuftiru qabla an yusalli ala rutabat. Rutabat ni apa? Tamar. Fa in lam yakun fa'ala tamarat fa in lam yakun hasan hasawatin min ma fa innahu tuhurun. Apabila berbuka, Nabi sallallahu alaihi wasallam makan beberapa biji tamar yang masak. Tamar yang masak ni dipanggil rutab. Rutab ni masih basah. Kalau tuan-tuan sekarang ni ada jual kat Malaysia ni, dia tulis rutab. Dia ada kulit, dia tulis cabut. Ya, kurma ni dia ada beberapa jenis. Dia punya bukan jenis, dia punya dia punya tempoh dia. Kalau dia muda, dia panggil balah. Balah. Ada warna kuning, ada warna merah. Ya, rasa dia macam mana? Kelat-kelat. Kelat-kelat manis. Tuan-tuan pernah makan buah rembia? Kalau orang kampung pernah. Sedap manis kan, tapi nak telan tu tak berapa nak lepas sebab dia kelat. Rutak balah tu rasanya begitu. Balah ni maknanya muda lagi. Okay. Lepas habis balah, dia pergi kepada satu proses lagi nama rutak. Rutak ni masih masak yang basah. Sedap. Sedap sangat. Tuan-tuan buat jus ke, memang sedap hak tu. Makan dia, kalau kita buka tu kadang air dia masih keluar lah. Kita cabut kulit dia macam tu. Ada jual, kita tengok kat kedai banyak je rutak. Tu namanya rutak, hak basah. Kalau tak ada, Nabi kata, baginda makan sebiji tamar yang kering. Jaf yang kering, yang dijemur. Yang kering itu namanya tamar. Ya, balah, rutab, tamar. Yang kering tu.
Dan jika tidak ada juga, kering pun tak ada. Baginda menegur air, ya, beberapa teguk, sungguhnya ia adalah air bersih. Maknanya air putih itulah. Tak kira lah tuan-tuan nak minum RO ke apa, mineral ke apa, janji air kosong lah, maknanya dia minum. Ya, itu prosesnya. Jadi kita masa bulan Ramadan spare lah dalam kereta tu sepaket kurma ke air. Jika berlaku emergency case, ya, tersangkut dalam perjalanan ke, ada benda nak buka puasa. Jangan sampai tak ada benda. Saya cakap macam mana nak batal. Dia kata, saya pernah orang call. Tengah buka ni orang call, saya tengok ni mesti ada emergency. Dia kata, ustaz, soalan. Soalan. Saya ni tersekat dalam kereta. Tak ada apa nak berbuka. Macam mana? Korek hidung ke ustaz nak bagi batal puasa? Saya kata nak bagi batal. Korek hidung tak batal. Tapi rasa. Masin tak? Masin batal. Macam tu je lah. Tak ada apa. Takkan nak mamah slipper kot. Kan? Dia kata tak ada apa langsung ni ustaz. Korek hidung boleh tak nak batalkan puasa? Saya kata korek hidung tak batal. Korek telinga pun tak batal. Tapi ambil rasa. Masin. Masin batal. Ya, sebab dah masuk satu benda dalam rongga. Baik. Suhur. Selalu kita sebut perkataan sahur. Nak sahur pukul berapa? Dalam fiqh dia disebut sahur, sin tu baris atas. Sahur, baris fathah, ya, bukan kasrah. Sahur bermaksud makanan ketika bersahur. Kita nak bersahur apa? Betul. Maknanya bersahur ni maksudnya sahur, kita nak makan mi goreng ke, nasi ke, bubur ke, tu maksudnya sahur. Kalau nak bersuhur, baru menunjukkan pada waktu, ya. Jadi bila dikata manakala suhur pula bermaksud kepada minta maaf, bila baris dhammah dia bermaksud kepada makan. Kita nak makan apa, nak bersuhur apa, ya. Manakala sahur ialah bererti kepada makanan yang kita nak makan. Baik, tak ada isu benda tu. Cuma yang penting sunnahnya bangun bersuhur. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam tasahharu fa inna fi sahur barakah. Yang ni kita nak kena tahu. Sebab banyak dari segi kita nak dapat afdal sekadar untuk berpuasa, semua orang tahu. Tetapi kita nak ambil juga dia punya aksesori supaya puasa kita tadi bersifat tamam, bersifat betul-betul sempurna. Kalau tak ia pun dapat 100%, tapi 90% tu kita capai. Memang kita tak boleh nak capai 100%, tapi kurang-kurangnya hampir pada 100% tu kita capai, ya. Jadi dia kata apa? Hendaklah bersahur kerana amalan makan sahur itu ada keberkatan dan dia merupakan sunnah. Jadi macam mana kita nak buat? Janganlah dikatakan sahur ini bukan maksudnya pukul 1 malam, pukul 2. Tak, dia duduk sepertiga malam suhur ni, ya, waktu bersahur. Maknanya betul-betul hujung tu waktu sahur, ya. Kalau pukul 2 pagi tu melantak lagi maksudnya, mata ke darah lagi lah. Boleh, tak apa, boleh makan, tapi bukan maksud sahur. Sahur ni dia ialah waktu betul-betul dah terbitnya satu cahaya bila nak masuk fajar sadiq. Waktu itulah waktu yang paling cantik untuk kita laksanakan tambahan kepada solat-solat malam yang kita dah buat. Contoh kita dah buat tarawih, kita nak sambung lagi tahajud, kita nak top up lagi kita punya witir, ya, ataupun kita nak semayang sunat-sunat yang lain, maka ketika itu dianjurkan waktu tu. Katakan subuh masuk pukul 6 sini pun selama 6 minit. Katakan 6 minit. Tapi selalunya bila nak masuk Ramadan tu automatik dia jadi sebelum pukul 6, 5.45 selalu gitulah, ya. Ataupun 5.59 macam tu. Tak kira lah. Jadi kalau kita bangkit boleh jaga pukul 5. Okey dah pukul 5. Ya. Kita ambil lah 15 minit ke 20 minit untuk kita selesaikan semayang-semayang yang masih berbaki. Kita nak top up lagi solat, nak ambil keberkatan tu, Lailatul Qadr. Mudah-mudahan kita dapat. Lepas tu makan, sahurlah, ya.
anna Nabi sallallahu alaihi wasallam wasta'inu bit-ta'ami as-sahri 'ala siyamin nahari. Bersabda Nabi SAW bersabda, dapatkanlah pertolongan dengan bersahur untuk menghadapi puasa di siang hari. Begitulah cantiknya Islam yang meletakkan puasa ini bukan penyiksaan diri, tetapi menahan diri supaya ada terdidik nafsu dalam diri kita. Bukan penyiksaan. Ibadat dalam Islam bukan bersifat penyiksaan, tetapi didikan untuk lahirkan ada rasa simpati kepada orang yang tak makan. Macam pandemik. Kita pandemik ni bulat dalam rumah. Anak saya bulat. Saya kata anak orang lain, anak saya. Oh, saya kata hebat dululah sebelum buka sekolah. Dia tawah dapur apa kali. Situ je yang boleh pergi pun. Dulu, masa awal-awal dulu kan kita seram sikit COVID ni. Bukan seram sikit, seram banyak. Ya, polis lalu dalam taman, askar memang duduk dalam kawasan rumah dia. Ya. Jadi itulah round dia. Depan belakang, depan belakang. Bulat. Tetapi ada juga di segelintir di kalangan kita yang tak ada kerja, tak cukup duit dan sebagainya. Hak ni nak bagi rasa bagaimana ada orang yang lapar. Ya. Pengalaman saya, ketika saya belajar dulu, saya ikut beberapa persatuan Islam pelajar di sana. Mereka nak pergi beri bantuan kepada negara-negara Islam miskin yang dekat lah. Antaranya Sudan, ya. Sudan ni mereka berpecah banyak puak. Pergi ke sana. Dan kalau kita pergi ke atas dari ke Afrika, kita akan jumpa golongan Somalia dan sebagainya. Ramai mereka ni Islam. Ya. Tuan-tuan, pokok pun tak ada. Pokok pun habis makan lah. Ya. Dia orang ni ibaratkan macam puasa sepanjang tahun. Ya. Puasa macam puasa sepanjang tahun. Makanan tu tak ada. Susah. Ada yang mati-matilah. Sampai begitu. Macam kita nak bagi sedikit, Allah Ta'ala nak bagi rasa bagaimana kepayahan orang yang tidak ada makanan. Ya? Kita cari kedai makan, tak jumpa. Beranglah. Cari-cari tak ada. Ataupun penuh. Ataupun lauk habis. Pergi kedai kedua. Dah tutup. Dia mula dah. Temperature naik. Ya? Jadi sebab lapar, tak tahan. Tapi bila Islam datang, mengajar sifat-sifat ini supaya manusia tahu bagaimana orang lain susah dan dalam keadaan kelaparan. Waktu bersahur pada tengah malam, ya, bermula pada tengah malam dan kelebihannya bersahur didapati dengan sebarang makanan sama ada banyak atau sedikit ataupun dengan air. Tak semestinya makan 2 pinggan, 3 pinggan. Makanlah sebanyak mana yang kita mampu dalam kadar untuk bertahan pada esok hari, walaupun bitamrin, dengan sebiji tamar. Buatlah yang terbaik untuk diri kita, ya. Untuk mudahkan didikan anak-anak, memang kejut anak-anak. Memang susah kejut budak. Kejut sini dia pergi lari tidur belakang sofa. Kejut belakang sofa, lepas tu hilang tak jumpa. Ke mana pula? Ngantuk dia nak tidur, tak nak orang kacau budak-budak. Rupanya duduk bawah meja makan. Patut cari tak jumpa. Ya, tidur budak-budak. Jadi dia buat alasan, semalam tak sahur, jadi tak ada puasa. Jadi kita kena didik perlahan supaya dia bangun bersahur dan makan. Apapun cara kita untuk dapat benda yang terbaik ketika bersahur, kalau terbaiklah, bukan kalau boleh, mesti boleh benda ni. Kerana kalau sahur pejam balik, terpadam subuh-subuh, tuan-tuan. Ya, jangan dibuat. Banyak terjadi, tapi memang hak tu lah. Tak apalah, sekejap. 5 minit. Kita rasa 5 minit, decap celek-celek 7.30, 8.30. Betul. Ya. Awal Ramadan kita tak rasa lagi. Dia bawa pergi dekat nak 11.10. Sebab energi sebelum Ramadan tu dah mula memang dah habis. Betul-betul makan yang berbuka puasa je. Ya. Bahaya. Jadi apapun, didiklah diri kita supaya jangan tidur selepas bersahur untuk pergi sembahyang subuh. Tak, ia pun kata kalau tak boleh pergi masjid sebab Covid, maka dirikanlah jamaah di rumah. Hidupkan jamaah di rumah. Ya. Lepas tu nak tidur boleh, tapi hati-hati kalau tuan-tuan tidur di waktu pagi, lemah badan. Petih. Tidur waktu pagi ni petih badan. Jangan tidurlah, ya. Jadi sebab itulah diajar supaya kita ini ada ketahanan diri untuk penuhkan dengan ibadat. Buat perlahan-lahan, tapi jangan terkejut. Contohnya baca Quran tu tenang je. Sebabnya kita nak kebaikan membaca.
Setengah orang dia baca tadarus Al-Quran, dia nak kejar 30 Ramadan tu, 30 juzuk ataupun sebelum 30 Ramadan habis Quran. Akibatnya dia akan membaca dengan laju, baca main hentam saja, tidak melihat makhraj hurufnya dan sebagainya, sehingga hilang dari segi maksud kenapa kita baca Quran di bulan Ramadan. Tuan-tuan baca je tenang-tenang. Hal tak habis bulan Ramadan, terus je sambung je baca. Bawa lah, tak kira lah bulan Syawal ke apa ke, bawa je sampai kita habis. Ya. Jadi jangan tidur waktu selepas sahur, sebab dia boleh bagi kesan kepada solat subuh kita. Silap-silap subuh gajah ke subuh dinosaur ke, wallahu taala alam. Ya, benda ni mudah berlaku. Maka disebut tentang dilewatkan sahur. Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tazalu ummati bi khairin ma ajjalul iftar wa akharus sahur. Nabi kata umatku sentiasa mendapat kebajikan selama segera berbuka dan lewatnya bersahur. Maksud lewat bersahur bukan terkeluar waktu, masih di dalam waktu. Namun begitu, perkataan imsak yang ada dalam jadual kita tu belum lagi habis waktu. Habis waktu ni waktu bila? Waktu azan subuh. Berdasarkan kepada hadis Nabi sebut annal bilalan yuazzinu bil lail kulu washrabu hatta tasma'u azan Abdullah bin Mas'ud. Dia kata sungguhnya Bilal bin Rabah ni azan di waktu malam. Maksud malam ni apa? Sebelum masuk subuh. Riwayat kata lebih kurang dalam 45 minit sebelum masuk subuh tu Bilal azan. Sebab tu di zaman Rasulullah muazzin ni ada dua orang. Seorang Bilal bin Rabah, seorang lagi Abdullah Ummil Maktum yang buta tu. Jadi Bilal bin Rabah dia akan azan untuk kejut orang dulu. 45 minit nak masuk dia azan. Bila masuk je waktu on the dot 6 minit tu, katakan subuh sekarang 6 minit, masuk je dia azan. Sebab itu disebut dalam hadis annal bilalan yu'azzinu billail kulu washrabu. Nak minum, nak makan, makanlah. Hatta sehingga kamu dengar azan Abdullah bin Mas'ud. Dengar je azan Abdullah bin Mas'ud, stop. Berhenti selalu. Jadi imsak tu sebenarnya imsak tu maksudnya menahan diri. Macam kita puasa lah tarif. Cumanya liikhtiyati, berhati-hati, janganlah kita ni asyik makan je, tak ada signal, isyarat kata standby waktu nak habis. Jadi kalau dah kita ada jam, kita dah ada waktu, kita tahu dah 6 minit habis, kita berhentilah 4 minit, 3 minit dah selesai dah. Ya, janganlah masa 5 minit ayam sepera lagi duduk kat mulut. Ya. Jadi dia kata lewatkan sahur itu, maknanya janganlah sahur awal sangat. 5 pagi dah habis sahur. Ya. Ambil keberkatan. Boleh tak? Boleh. Tetapi tak dapat sunnah kata mentakhirkan waktu tu. Makna pukul 6 kita dah baru habis. Katakan 6 minit masuk subuh, pukul 6 kita habis dah sahur, baru habis sahur. Okey ya. Dapatlah. Lega sikit baru boleh. Rehat sikit nak minum air. Ya. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Yazid bin Thabit tasahharu falamma faragha min suhurihima qama an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa shalla qulna lil Anas kam kana baina faraghihima min suhurihima wa dukhulihima fi shalah qala qadru ma yaqra ar-rajul 50 al-ayah. Nabi bagi satu kaedah kadar. Dia kata dimaksudkan daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersahur bersama Zaid bin Sabit. Setelah selesai baginda pun bangun dan mendirikan salat. Kami bertanya kepada Anas, berapa lamakah masa di antara mereka selesai bersahur dan masuk waktu? Dia menjawab, selama membaca 50 ayat. Mana kadar tu lebih kurang 50 ayat. 50 ayat berapa minit? 15 kot. Boleh kot? 15 minit lah. Ya. 15 minit lagi dia pun bersahur. Macam tu tempoh dia. Ya. Maka yang seterusnya dia kata perkara adab ni puasa meninggalkan kata-kata keji
dan perbuatan yang memberahikan. Kata-kata keji ni banyak. Kata keji, jangan kita sangka keji itu mesti perkataan tu keluar benda buruk. Kadang-kadang kita sindir kan nampak baik. Perkataan baik je, tapi sindir. Orang yang terasa tu yang menyerap darah. Sindir ya. Jadi Nabi kata kurang. Jangan tinggalkan perkataan itu. Dan juga perbuatan yang memberahikan. Memberahi ni ada dua maksud. Satu, berahi kepada nafsu, rasa nak bersama. Satu. Yang kedua, berahi rasa tengok makanan, tengok iklan air FNN berpeluh-peluh, kena pula musim panas tengok. Jadi dia ada sikit tu elak kan ya. Dulu masa bazar Ramadan pukul 2 petang tu dah buka dah. Dia bancuk air tu berpeluh, air sirap Bandung kan. Orang lalu tengah panas tu. Walaupun dia tak berhenti tapi dia pelan kan. Dapat tengok pun jadilah. Ya, nak ambil aura ke apa ke kan. Hak tu bahaya tu. Sebab dia dah terpesong dah dia punya antena dah. Ya. Kita tengok orang masak. Kadang-kadang kita budak-budak dulu berpuasa, mak kita masak kat dapur, kita ulang mari ke dapur. Ulang. Bukan boleh makan pun. Tapi itulah. Terpanggil. Dia datang. Dan memang orang yang berpuasa ni, deria dia jadi baik. Dia dapat kesan bau. Masa dulu-dulu, saya pernah dulu saya cikgu. Duduk di asrama, jaga budak-budak ni. Pukul 1 ke 2 petang, saya bau Maggi. Padahal jauh asrama tu dengan pejabat. Saya duduk kat pejabat, saya bau Maggi. Maknanya kita puasa ni, oleh kerana kita ni lapar, deria rangsangan kita ni cukup kuat mengesan. Ada budak makan Maggi kat bilik. Nakal budak-budak. Ya? Zaman tu lah. Makan dalam toilet. Budak asrama ni dia macam-macam boleh jadi. Ya? Ini cerita long time ago. Jadi hidung kita ni memang terkesan dengan makanan. Hatta apabila kita pergi ke bazar Ramadan pula, memang berbau lah. Cumanya takkan tak boleh berbau barang ada hidung. Tetapi sebab tu nak kena kawal perasaan supaya bau tadi tidak mengganggu perasaan kita sedang berpuasa. Itu je. Takkan bau tak boleh tak. Tapi bau ni dia sikit sebanyak dia pengaruh. Yang tu yang perangai nak beli banyak tu. Dia lalu kat martabak dia beli sikit. Rasa ni kalau 20 gerai 20 dia singgah. Ya. Jadi yang tu elakkan benda tu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam man lam yada' qawla dzur wal 'amalu fi falaysa lillahi hajatun fi ay yad'a ta'aman wa syarab. Daripada Abu Hurairah katanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang tidak meninggalkan kata-kata dusta dan tidak menghentikan perbuatan itu, Allah pun tidak pula meninggalkan perbuatan itu, maka Allah pun tidak perlu dia meninggalkan makan dan minumnya. Diketahui bahawa maki hamun, berbohong, mengumpat dan lain-lain adalah perbuatan haram, namun tegahan baru ke atas orang yang berpuasa selain kerana berdosa adalah disebabkan perbuatan itu mensia-siakan pahala puasanya. Sebab itu Imam Syafi'i menekankan dalam fatwanya, dia jelaskan bahawa perkataan yang buruk, kalam zur, perkataan yang buruk itu mencacatkan ibadat puasa. Maka Nabi kata banyak di kalangan umatku yang berpuasa hanya mendapat lapar dan dahaga. Jadi kita takut yang tu. Letih kita puasa rupanya dahaga je, lapar sahaja. Pahala tak ada. Kita nak pahalanya. Ya, di samping kita dapat rasa perasaan lapar dan dahaga, kita nak pahala je. Jadi bila nak ganjarkan pahala tu, maka penuhkanlah dengan amalan-amalan sunnah, dengan membaca Al-Quran. Dihentikan perkataan yang kita rasa curiga nak cakap, rasa betul tak betul, baik jangan cakap. Sekarang zaman orang tak bercakap, orang suka forward. Hati-hati nak forward ni pun. Barang tak pasti, barang belum tahu, tak payah. Kecuali lah ayat Quran yang dikongsi untuk sama-sama mengetahui pentafsirannya, okeylah. Hadis ke apa, ini barang-barang yang boleh mencurigakan, benda yang tak jelas dan tak pasti, keraguan dan sebagainya. Yang ni kena tolak. Rasa ragu, jangan duduk forward. Kita juga menyambung rantai-rantai fitnah dan dusta. Ya.
Mandi janabah sebelum fajar terbit. Orang bertanya, dia kata, Ustaz, saya ni jaga-jaga dah subuh dah, tak sahur lah maknanya. Dia sahur lain. Dia sahur lain lah sebelum subuh tu. Ya, dia tak makan, tapi dia berjimat pada malam tu, tertidur, ataupun mungkin barangkali dia makan, dia bersahur dulu, masuk subuh. Apa hukumnya? Hukumnya tak batal puasa, tapi kena mandilah wajib. Ya? Sebab dia dah tak mandi wajib, macam mana nak beribadat? Dia berada dalam keadaan hadas besar. Mandi janabah sebelum fajar terbit bertujuan menjadikan seorang berkeadaan suci daripada permulaan puasanya. Sebab itu dianjurkan jika seseorang itu dalam keadaan janabah, maka bersihkan diri dulu. Mandi siap-siap. Sebab dia boleh bersolat. Sebab tu kata boleh bersolat dulu. Lepas tu baru dia boleh bersahur. Itulah adab. Namun siapa yang terlepas masih dalam keadaan janabah, waktu subuhnya sah berpuasa. Jadi kena mandilah untuk salat subuh. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yusbihu junuban min jima'in ghairi ihtilamin summa yaghtasilu wa yasumu. Maka Nabi cerita, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan janabah pada waktu subuh lantaran persetubuhan yang bukannya mimpi, kemudian baginda mandi janabah dan berpuasa. Hadis ni juga pernah menjadi perselisihan di kalangan fuqaha ketika itu. Mereka bertanya kepada Abu Hurairah. Maka Abu Hurairah kata tak boleh, batal puasanya. Maka mereka merujuk hadis ini kepada Sayyidatuna Aisyah. Maka Sayyidatuna Aisyah menceritakan bahawa Nabi SAW satu ketika di mana waktu subuh masih lagi dalam keadaan berhadas besar. Lepas tu Nabi mandi dan Nabi salat subuh dan terus berpuasa. Ini dalil menunjukkan bahawa orang dalam janabah walaupun sudah masuk subuh tidak memberi kesan kepada puasanya. Ya. Begitu juga sunat mandi kerana suci daripada haid dan nifas sebelum fajar terbit sekiranya telah suci dan darah telah berhenti keluar sebelum masa tersebut. Jadi katakan malam tu dia dah kering, jangan dia tangguh, sucilah siap-siap. Itu yang terbaik. Meninggalkan bekam di kepala dipanggil al-hijamah, di badan al-fasdu dan seumpamanya, dan merasakan makanan atau mengunyahkannya. Dia kata boleh dah Ustaz, saya hanya kunyah tapi tak telan. Susah kunyah tak telan ni. Kunyah apa tu? Bekam akan melemahkan orang yang berpuasa. Manakala merasakan makanan pula dikhawatiri sesuatu daripada makanan tersebut masuk dalam rongga yang akan membatalkan puasa. Elakkan. Ya, walaupun kata tukang masak boleh rasa, memang ada boleh. Jangan lebih-lebih lah. Ni rasa semangkuk tu bukan rasa. Ya. Tu memang cari penyakit tu. Ya. Sekadar nak rasa masin tu dia buang. Dia je yang boleh. Jangan hak lain-lain datang. Masa kurang garam, yang ni bubur semangkuk, hak ni bubur sendok. Boleh jadi cerita Piramli. Ya. Elakkan. Berbekam pun elakkan. Cari waktu yang kalau boleh bukan pada waktu kita tengah puasa ni. Berbekam malam pun boleh kan? Tu tanya orang ada di sini pakar-pakar bekam. Ada. Saya rasa bekam boleh malam. Petang boleh, tapi kalau dalam puasa nak bekam juga ambillah waktu yang bukan waktu siang. Ya. Berdoa ketika berbuka. Allahumma laka sumtu wa ala rizkika aftartu zahaba zulma wa batalatil uruq wa thabatil ajru insyaallah. Ya. Ni diriwayat Tirmizi yang mensahihkan hadis ini. Ada juga beberapa para fuqaha kata hadis ini dhaif.
Allah SWT. Kita sambung balik. Doa ketika berbuka puasa. Namun perlu diketahui bahawa sebenarnya kaedah yang paling tepat ketika mana hendak berbuka puasa ialah mereka menyebut Bismillahirrahmanirrahim. Lepas tu barulah Allahumma lakasumtu ala rizqika aftartu ila akhir. Yang tadi kita baca. Sebab apa? Tak nak melengahkan waktu. Ya. Sebab bila kita berbuka tu, kita kata ya Allah, untukmu aku berpuasa, dengan rezekimu aku berbuka. Maknanya kita buka dulu. Baru betul, baru kena dengan maknanya. Ya. Keranamu aku berpuasa, dengan rezekimu aku berbuka. Bismillahirrahmanirrahim. Allah maghfir lil muslimin. Cukup. Sebab apa? Dalam riwayat Nabi kata, bacalah apa-apa saja doa yang ringkas untuk diri kita, maka yang terbaiknya qad samillah, bismillah. Lepas tu untuk orang Islam, Allah maghfir lil muslimin. Settle sekejap je. Ya? Makan kurma pertama, lepas tu Allahumma lakasumtu, ya, wa ala rizqika aftartu ila akhirah. Atau wa bika amantu. Banyak lagi lah riwayat yang membacakan doa tu. Jadi begitulah kaedahnya. Selalu kita terus Allahumma lakasumtu kamantu. Tidaklah jatuh harap, tak jatuh harap, tak jatuh berdosa, tapi tak menepati kaedah asas sunnah. Jadi mungkin kita boleh perbetulkan sedikit ketika mana nak buka puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Allah maghfir muslimin. Kan? Habis kurma sebitir dah. Allah malakasumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu. Ya, ila akhir ayat. Lepas tu tak apalah tu. Ya. Boleh juga, ya. Jadi betul makanlah. Makanlah kata. Hatta mereka tidak membaca Allah kasumtu. Yang pentingnya qad samillah. Bismillah tu jangan tinggal. Tu sunnah lah. Tu paling kuat. Ya. Adapun orang nak makan, ni cerita bukan buka puasa saja. Katakan orang nak makan. Kan kita nak makan kalau ada majlis apa kan? Baca doa sikit Ustaz. Kan? Jadi kadang-kadang ni kita ni bersambung dengan tahlil apa semua. Tak apalah tang situ. Tapi sebenarnya makan ni dia tak boleh doa panjang-panjang. Tak, bukan saya kata. Yang ni dianjurkan oleh Nabi SAW. Ya. Jadi cara dia ialah bila ada orang baca Allahumma barik lana, kita janganlah marah, kita raikan. Angkatlah tangan, tak ada masalah pun. Ya? Kalau kita jumpa ada orang pula, dia tak Allahumma barik, bismillahirrahmanirrahim, dia makan. Jangan kita larang dia. Jangan kita larang dia kata, baca doa. Sebab bismillah tu Nabi kata, qad samillah, baca bismillah. Dah lepas. Jadi dua-dua tu boleh diimplementasikan. Orang nak baca Allahumma barik lana, raikan. Angkat tangan. Ada pun orang tu dia tak angkat tangan, bismillahirrahmanirrahim. Jangan kata dia tak baca doa. Jangan kata dia tak baca doa. Dua-dua boleh diterima. Berlapang dada lah dalam perkara khilaf yang kecil ni. Ya? Kita kadang isu sikit. Ya? Oh, tu tengok tu makan, bukan nak baca doa. Padahal dia dah bismillah. Ya? Bismillah tu selesai dah. Nabi kata qad samillah. Sebahagian riwayat kata bismillah aja. Bukan bismillahirrahmanirrahim. Tak. Ya? Sebablah hadis riwayat Bukhari kata bismillah, bismillah pun dah melepasi. Jadi macam mana pun makan, jangan lupa bismillahirrahmanirrahim, lagi baiklah sekali. Baik. Jadi bila kita dah buka tadi, makan sikit, maka Allah malakasumtu. Memberi juada untuk berbuka kepada orang yang berpuasa. Yang tu kata tukar-tukar dengan jiran. Baik, benda tu banyak berlaku dalam masyarakat kita, teruskan. Ya. Kalau tak ada, tak payah bagilah. Ada, bagi. Tapi ingat, jangan bagi bila kita fikir dah lebih. Ni tak habis ni bagi. Bukan kata jangan, dia tidak menepati infak, masuk kata sedekah tadi. Ya. Sebab apa? Sedekah yang kita nak bagi dekat orang ni benda yang ada
Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbih. Dia panggil hubbih ni maknanya ada value. Kita masak mi, tengah masak tu dah cakap dah, ni memang nak bagi jiran ni sepiring. Tu betul. Bukan kita makan dulu, makan, alamak ada lebih lah, bagi sepiring kat jiran, kan beza tu. Jadi kita ni nak beli tu, masa beli mi tu dah nawaitu dah. Ni sekali nak bagi kat jiran sikit. Tu baru betul. Sebab dia kata wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbih. Ada nilai, ada value. Sebab tu kalau kita bagi kat orang pula, nak sedekah baju ke apa ke, yang masih ada nilainya, bukan baju kita sebab kita tak pakai. Tak, kita masih ada sayang dengan baju tu. Yang tu baru dapat pahala. Ni bagi barang semua kita dah tak nak. Tak ada nilai. Ya? Jadi kat situ kaedah tu kena perbetulkan. Last, akhir sekali, membanyakkan memberi sedekah, membaca tadarus Al-Quran, beriktikaf. Iktikaf masjid tak dibenarkan kecuali waktu Sekarang ni SOP macam tu Kecuali waktu semayang dibenarkan iktikaf. Pada iktikaf dia boleh lagi tidur di masjid. Tak boleh tak? Tidur tak boleh. Start pukul 4 ke pukul 5? Pukul 5 kot. Saya rasa pukul 5. Saya terbaca pukul 5, tapi tak apa, tengoklah negeri punya puasa. Ya, terutamanya pada 10 hari yang terakhir bulan Ramadan. Yang tu semua kita tahu, ya. An Anas radhiyallahu anhu qila ya Rasulullah fa ayyu sadaqah afdal? Qala sadaqatu fi Ramadan. Ya. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, katanya Rasul sallallahu alaihi wasallam ditanya, wahai Rasulullah, apakah sedekah yang paling afdal? Baginda menjawab, sedekah pada bulan Ramadan. Ya. Jadi kebetulan nak masuk Ramadan, infaklah tuan-tuan, kerana itu antara kelebihan yang Nabi SAW menyebut. Akhir sekali, anna Jibril kana yulqan an-Nabi sallallahu alaihi wasallam fi kulli sanati min Ramadan hatta yansalikha fa ya'ridu alaihi an-Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Quran. Jibril menemui Nabi. Yang ni yang jatuh kita bertadarus Quran tu pada bulan Ramadan. Sebab apa? Mengambil isbat kisah ini. Dia kata setiap kali Ramadan Jibril jumpa dengan Nabi setiap tahun pada bulan Ramadan hingga akhir bulan tersebut, lalu baginda memperdengarkan Al-Quran kepadanya. Tu kata riwayat Jibril tu. Jibril dah baca dengan dia, bagi kat dia, maka dia baca kembali setiap kali Ramadan sehinggalah terakhir berlaku tahun yang terakhir Nabi wafat, ketika tidak ada berlaku penurun dan sudah tamat penurunan Al-Quran. Maka kita ambillah daripada peristiwa itu, kita bertadarus Al-Quran dan mengkhatamkannya pada bulan tersebut. Jadi tuan-tuan, bacalah Al-Quran. Tak khatam Ramadan tak apa, continue pada bulan seterusnya. Habis continue sampai masuk balik Ramadan. Tu yang betulnya sebenarnya. Bukan menjadikan Al-Quran itu hanya dibaca, dibudayakan pada bulan tertentu sahaja. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Aqulu qawli astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lil imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nusina. Allahumma dzakirna minhu ma jahilna. Warzuqna tilawatahu ana al-lail wa atrafan nahar. Waj'alna hujjatan ya rabbal alamin. Ya musabbibal asbab, ya fatihal abwab, ya sami'al aswat, ya qadiyal hajat, ya mujibud da'wat, ij'alna minan najihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa man asabaka min hasanah famin Allah, wa man asabaka min sayyi'ah famin nafsih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.